two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasan persembahan ini adalah bagi kursus EDUP 2102D, iaitu Pengantar Sosiologi Pendidikan. Tajuk pembentangan kami adalah Kepelbagaian Sosio-Budaya di Sekolah. Topik yang akan dikupas berkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosio-budaya di sekolah dan juga implikasi kepelbagaian sosio-budaya terhadap komuniti sekolah dan pendidikan. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Sofia binti Muhammad dari unit PAKK kumpulan 1, saya sendiri Julia Azliza binti Mat Jusof juga daripada unit PAKK kumpulan 1, serta Syafiqah binti Muhammad dari unit Pendidikan Islam kumpulan 2. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan sosio budaya? Menurut Rosfaliza Abdul Rahman, sosio budaya ialah amalan gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat yang lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan untuk pembangunan sosial kehidupan masyarakat berkenaan. Manakala kepelbagaian sosio-budaya pula merangkumi ras, etnik, adat budaya, ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, tata susila, undang-undang, adat resam dan lain-lain kebolehan serta kebiasaan yang diperolehi oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Apakah pula faktor-faktor yang mempengaruhi sosio-budaya di sekolah? Sebelum saya meneruskan pembentangan ini, izinkan saya untuk menyanyi 2 baris lirik dari lagu Joget Malaysia. Anak Bengali di kebun nyonya, petiklah gambus anak Melaka. Anak Bengali di kebun nyonya, petiklah gambus anak Melaka. Daripada lagu tersebut, jelas terdapat 3 jenis kaum, iaitu anak Bengali yang mewakili kaum Sikhs, nyonya mewakili kaum Cina, manakala anak Melaka yang memetik gambus sudah pastinya mewakili kaum Melayu. Umumnya, masyarakat Malaysia terkenal dengan masyarakat majmuk yang berbilang bangsa dan kaum. Sebelum saya memperincikan berkaitan faktor bangsa, ingin saya maklumkan bahawa saya juga merupakan seorang guru tadika kemas di Taman Utama yang mana terdapat seorang pelajar berbangsa India. Okey, dapat dilihat pada gambar sebelah. Menurut Kamus Dewan, bangsa merupakan sekumpulan orang yang mempunyai ciri-ciri kebudayaan, nilai dan aspirasi yang sama. Selain daripada kaum Melayu, Cina, India dan Sikh yang terdapat dalam lagu, terdapat juga kaum-kaum lain seperti kaum Iban, Kadazan, Bidayo, Melanau dan sebagainya. Apakah pula maksud integrasi sosial? Integrasi sosial ialah proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeza dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Dapat dilihat pada video ini di mana pelajar India tersebut menadah tangan sebelum makan. Bagaimana pula proses integrasi sosial ini berlaku?
Proses integrasi sosial terbahagi kepada 3 cara, iaitu akulturasi, asimilasi dan amalgamasi. Akulturasi ialah satu proses penerimaan unsur kebudayaan di kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berlainan. Proses akulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat yang menerima. Akulturasi lebih mudah dicapai apabila melibatkan sesuatu yang bersifat kebendaan yang mendatangkan manfaat. Sebagai contoh, menerima ampau dan kepelbagaian makanan. Daripada video ini dapat dilihat di mana kanak-kanak India tersebut turut memakai baju Melayu yang mana baju tersebut merupakan pakaian tradisional kaum Melayu. Berikutnya pula ialah asimilasi. Asimilasi ialah proses percantuman dan penyatuan di antara etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Faktor yang menyebabkan berlakunya asimilasi terbahagi kepada 3. Yang pertama, etnik yang berbeza budaya. Kedua, individu di dalam atau di antara etnik sering berinteraksi. Dan yang ketiga, interaksi berlaku dalam tempoh yang lama. Proses integrasi sosial yang ketiga iaitu amalgamasi. Amalgamasi merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis-jenis budaya dan ras yang baru. Kebiasaannya terjadi melalui perkahwinan campur antara etnik. Contohnya, kaum Melayu berkahwin dengan kaum Cina ataupun kaum Cina yang berkahwin dengan kaum India. Dapatlah disimpulkan di sini bahawa bangsa memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi sosio-budaya di sekolah. Apabila terdapat kewujudan bangsa di sebuah sekolah, sudah pastinya akan berlaku pula perbezaan bahasa. Bagaimana pula bahasa boleh mempengaruhi kepelbagaian sosio-budaya di sekolah? Untuk menjawab persoalan ini, saya serahkan kepada saudari Sofia binti Muhammad. Terima kasih kepada sahabat saya, saudari Julia. Faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya di sekolah adalah faktor bahasa. Kita dapat lihat faktor bahasa mempengaruhi sosial budaya. Di sini kita dapat lihat beberapa gambar yang telah dipamerkan mengenai aktiviti-aktiviti yang telah dilakukan di Tabika Kemas saya sendiri, iaitu Tabika Kemas Kampung Kuala Serdang yang merakumi 20 orang pelajar dan majoritinya berbangsa Melayu. Ada seorang adalah Indonesia dan seorang lagi Chinese. Dia mix lah, dia bukan Chinese, dia mix Chinese, dia Islam, ayahnya Chinese. Okey. Jadi ini pelbagai aktiviti lah dalam kelas, dalam perbincangan kumpulan kecil, ada perbincangan kumpulan besar. Okey, seterusnya. Okey, kita ketahui bahasa ini merupakan sebuah alat komunikasi yang digunakan oleh semua lapisan masyarakat untuk berinteraksi antara satu sama lain dan meneruskan kelangsungan hidup. Contohnya dalam kelas kita nampaklah berkomunikasi ni adalah satu alat di mana kanak-kanak itu untuk mempelajari mempelajari dan berinteraksi antara kawan-kawan mereka. Ia berperanan penting berkenan untuk bertutur, berkomunikasi dan menggunakan bahasa Melayu untuk memenuhi keperluan dan kehendak dalam kehidupan seharian. Bahasa merupakan pola umum
dalam pertuturan sesuatu komuniti itu dan sebagai kegiatan pertuturan individu. Okey, bahasa berkait rapat. Bahasa ni berkait rapat dengan budaya lah. Bahasa kita, budaya kita. Bahasa adalah sebahagian daripada kebudayaan. Okay, secara umumnya kita ketahui bahasa ni terbahagi kepada dua lah, iaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Okay, bahasa lisan ni terbahagi kepada 3 lapisan, iaitu bahasa diraja, bahasa umum dan bahasa dialek. Okay, bahasa diraja ni biasanya kerabat-kerabat diraja lah menggunakan bahasa itu, dan bahasa umum ni biasanya bahasa ni kasar, bahasa halus, bahasa kesat. Macam bahasa dialek ni pula bahasa variasi, macam dialek daripada negeri-negeri, contoh Kelantan, dialek selatan macam mana, timur macam mana. Okey, kat situ adalah bahasa dialek. Okey, apa yang penting kat sini adalah bahasa ni menjadi satu alat untuk mengekalkan, mengembangkan dan menyebarluaskan kebudayaan sesuatu bangsa itu. Apa yang kita ketahui, masyarakat Malaysia ni merupakan masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Contoh pelbagai bangsa dan kaum. Contohnya bangsa Melayu, bahasa Cina, bahasa India. Yang ni kita nampak di Malaysia adalah majoriti. Macam dekat sekolah saya, dalam kelas saya, dia majoritinya bangsa Melayu lah. Bahasa India tiada. Saya ada seorang Indonesia, etnik lah, pelbagai kaum kan. Okey, lagi satu mix Chinese lah, seorang tu mix Chinese. Okey, wujudnya bahasa dialek. Dari mana kat sini kita wujudnya bahasa dialek? Maksudnya wujudnya kelainan dan kepelbagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor teknikal, biasanya teknikal bahasa, iaitu sebutan, kosakata dan tata bahasa. Kat sini lah pokok dekkau. Pokok dekkau tu ikut awak lah. Macam tu lah. Dia adalah bahasa-bahasa dia. Ni dekat Negeri Sembilan lah kan. Okey, variasi wujud disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau sekelompok setempatnya lah. Okey, dalam pendidikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Kita tahu bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi, dan setiap sekolah ni menjadi bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, kecuali sekolah Cina dan sekolah Tamil. Kalau sekolah Cina dan sekolah Tamil menggunakan bahasa tersendirilah. Macam sekolah Cina menggunakan Mandarin, kalau bahasa Tamil digunakan bahasa Tamil. Tetapi dalam pembelajaran bahasa Melayu, mereka tetap belajar. Okey. Jadi ini dapat memperlihatkan kebudayaan, keupayaan dan kejayaan bahasa Melayu sebagai wahana tamadun moden bagi bangsa dan negara, khususnya dalam konteks pencapaian kemajuan dengan berasaskan acuan yang tersendiri. Dalam perkara 152, Perlembagaan Malaysia memperuntukkan bahasa kebangsaan di Malaysia ialah bahasa Melayu. Sini dah kita nampaklah kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Walau bagaimanapun tidak menafikan kedudukan dan hak bahasa lain untuk digunakan, dipelajari dan dikembangkan sekalipun dengan menggunakan dana awam. Bolehlah. Okay, bahasa-bahasa lain pun boleh digunakan juga. Tapi memperuntukkan bahasa Melayu ni sebagai bahasa kebangsaan. Manakala dalam Akta Pendidikan 1996, bahasa pengantar utama dalam institusi pendidikan. Okey, ia bertujuan adalah untuk memantapkan lagi sistem pendidikan kebangsaan untuk generasi akan datang. Hal ini demikian sejajar dengan cita-cita dan kehendak untuk menjadikan Malaysia ini sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia, di mana kita dapat lihat orang daripada luar datang di Malaysia melanjutkan pelajarannya, dan mereka perlu mempelajari bahasa Melayu dan mengambil subjek dalam bahasa Melayu. Contoh orang Singapura datang kat sini belajar, kena ikutlah cara kena mengambil subjek dalam bahasa
Melayu. Seterusnya kita pergi saya akan pamerkan satu video berkenaan seorang kanak-kanak Indonesia akan membuat pembentangan aktiviti dengan menggunakan bahasa Melayu. Saksikan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, Dina. Saya lukis kapal terbang. Mana kapal terbang? Cikgu tak nampak. Okey, kapal terbang. Cantik. Okey. Teruskan. Dalam kapal terbang ini, cikgu Oh, ada cikgu juga. Okey. Jam, Hijau. Atia, Malaysia. Nak bawa cikgu pergi mana? Jalan-jalan di bumi. Jalan-jalan nak tengok bumi juga. Okey. Kalau naik kapal terbang, kita nak tengok bumi. Kita nak pergi ziarah negara mana? Oh, nak pergi KL je? Alah, KL. Tak adventure lah. Ha? Korea. Wow, nak pergi Korea. Okey. Lagi? Awak pun nak pergi Korea? Nanti saya nanti gaji banyak pun dia nak bawa saya pergi Korea. Wow, nak pergi Korea juga. Awak pun nak pergi Korea. Okey. Next. Ke Jepang. Jepang tu apa? Ha? Jepang tu apa? Jepun. Oh, itulah perkataan yang betul. Cikgu saya Jepun. pernah tengok orang buat beg Jepun. Apa? Orang buat beg Jepun. Beg Jepun? Orang buat beg Jepun. Macam mana orang buat beg Jepun? Dia guna kertas. Dia guna kertas? Oh. Okey. Lagi Dina, ada lagi tak? Okey, tak ada. Terima kasih Dina. Tepuk tangan untuk Dina. Baiklah, seterusnya, faktor yang seterusnya adalah struktur sosial. Struktur sosial, apakah maksud struktur sosial? Struktur sosial ialah unsur asas dalam masyarakat, di sekolah. Murid datang dari pelbagai latar belakang yang berbeza seperti Melayu, Cina, India, Kadazan, Duyun dan sebagainya. Ciri-ciri struktur iaitu kelas sosial. Yang pertama, hidup berkelompok. Mereka hidup berkelompok dan mempunyai budaya tersendiri. Contohnya, kaum Melayu. Mereka hidup berkelompok dan mempunyai budaya tersendiri. Sering mengalami perubahan, saling berinteraksi sama ada dalaman dengan pihak luar. Mempunyai kepimpinan, mempunyai aturan sosial. Jadi dalam sesebuah masyarakat, kita perlukan struktur sosial ini untuk mengambil alih sesebuah organisasi yang tersendiri. Contohnya di sekolah, organisasi guru-guru, di dalam kelas organisasi murid-murid, di dalam sesebuah kampung atau taman, organisasi orang tertentu untuk mengendalikan kawasan tersebut. Kita dapat lihat struktur sosial di dalam kalangan murid. Sebagai contoh, murid di dalam kelas saya, mereka mempunyai pelbagai latar belakang. Contohnya Melayu, Cina dan India. Mereka boleh mengendalikan sesama kawan-kawan. Mereka boleh bercampur dan tidak berpuak-puak. Struktur sosial di dalam kalangan murid. Yang pertama, pendidikan. Tahap pendidikan akademik dan kemahiran mempengaruhi sikap murid, menjadikan murid bergaul sesama mereka sahaja. Jadi, sekiranya terdapat sesuatu tahap pendidikan yang membuatkan murid-murid ni hanya bercampur dengan murid yang satu level dengan mereka. Contohnya murid kelas pertama, mereka hanya berkawan dengan kawan-kawan yang kelas pertama.
Baiklah, seterusnya keturunan. Status keturunan menjadikan seseorang murid bergaul sesama mereka. Ini disebabkan pengasingan sekolah mengikut taraf, ekonomi dan keturunan sebagainya. Jadi terdapat pengasingan, contohnya sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah India dan sebagainya. Baiklah, seterusnya dari segi individu. Bakat semula jadi yang ada pada murid serta keyakinan diri menjadikan seorang murid berada di dalam dunianya sendiri. Jadi struktur sosial ni dia memberi kesan kepada individu juga. Mereka ada bakat sendiri, mereka bertahan dengan bakat mereka sendiri. Pekerjaan ibu bapa juga mempengaruhi layanan serta gaya hidup murid di sekolah. Terdapat setengah sekolah yang mengetahui contoh ini adalah anak datuk ataupun ini adalah anak jutawan. Mereka mendapat layanan yang tertentu. Tetapi struktur sosial yang sebenar kita mahukan adalah percampuran antara semua kaum dan tetapi dengan terbatas. Seterusnya, saya akan menerangkan pula apakah implikasi yang berlaku akibat kepelbagaian sosial budaya terhadap komuniti sekolah dan juga pendidikan. Fokus utama implikasi adalah terhadap 6 aspek, iaitu terhadap sistem pendidikan itu sendiri, terhadap sekolah, terhadap guru, murid, kurikulum serta terhadap masyarakat sekitar. Dari aspek pendidikan, tumpuan perlu diberi perhatian terhadap sumber pengajaran dan pembelajaran yang sesuai. Sebagai contoh, penyediaan buku teks. Maklumat yang terkandung dalam buku teks mestilah tepat. Penggunaan bahasa dan istilah pula tidak berunsur negatif atau menyentuh sensitiviti kaum dan bangsa. Seterusnya pula ialah dari aspek kurikulum, yang mana mestilah mencerminkan kepelbagaian budaya yang wujud dalam masyarakat. Aspek berikutnya adalah latihan guru. Guru-guru mestilah menerima latihan yang mencukupi supaya lebih kompeten dari segi pengetahuan dan kemahiran berkaitan dengan sosio budaya. Implikasi sosio budaya terhadap sekolah pula dapat dilihat pada kewujudan sekolah yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Sebagai contoh, sekolah kebangsaan untuk semua kaum. Contohnya, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Pihak sekolah juga perlu menerapkan nilai-nilai yang baik, yang mana murid perlu mengikuti aktiviti yang dianjurkan oleh sekolah. Bukan itu sahaja, ianya juga bagi mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid. Sebagai contoh, dengan penubuhan sekolah wawasan. Sekolah wawasan merupakan sejenis sekolah integrasi yang menempatkan beberapa sekolah yang berbeza aliran dalam satu kawasan yang sama. Implikasi seterusnya ialah mewujudkan ruang fizikal yang kondusif bagi murid yang berpotensi di kawasan luar bandar. Tujuannya bagi mengelakkan murid-murid di kawasan luar bandar tersebut keciciran dalam pendidikan. Sebagai contoh, sekolah menengah Clifford Kuala Lipis yang berada di Pahang. Berjaya atau tidak sesebuah sekolah itu adalah bergantung kepada gaya kepimpinan pengurusan sekolah. Pengurus yang baik dapat mewujudkan iklim sekolah yang mesra, memotivasikan
dan kerjasama sebagai satu pasukan. Kita pergi kepada implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap komuniti sekolah dan pendidikan. Okay, wujudnya pelbagai bangsa, Marcel Duchamp dan Exner berpendapat terdapat 6 corak asas budaya yang memperbuatkan individu itu unik dan berbeza. Antaranya adalah komunikasi, sikap terhadap konflik, berbeza dalam menyelesaikan masalah, berbeza pendekatan selesaikan tugas, pendedahan pandangan, berbeza sikap. Kita tengok dari segi murid, yang pertama membesar dan berinteraksi dalam persekitaran masing-masing. Yang kedua adalah kemahiran dan penguasaan bahasa berbeza. Yang ni perkembangan dia orang berbeza, kemahiran dia orang berbeza, tengok daripada tahap perkembangan mereka. Okey, dari segi yang seterusnya adalah setiap murid memiliki gaya berfikir dan gaya berfikir dan gaya belajar yang berlainan. Okay, ada yang cepat, ada yang lambat. Okay, dari selain itu terdiri daripada kelas sosial yang berbeza juga. Ada yang rendah, sederhana, tinggi dari segi pendidikan dan taraf pendidikan dan taraf ekonomi mereka. Okay, yang seterusnya adalah kepelbagaian sosial di mana etnik tinggal dan belajar dalam lingkungan satu etnik dan cara untuk berfikir. Yang seterusnya yang keenam adalah kepelbagaian sosial budaya di mana gender ada lelaki dan perempuan. Kita nampak perbezaan di sini, lelaki dan perempuan daripada sekolah tabika ni kita nampak perempuan lebih maju ke hadapan, lebih arif, lebih petah bercakap dan sebagainya. Kat situlah kalau lelaki ni kadang-kadang senyap dalam kelas, kita nampak senyap, itulah dia kena ada pergaulan. Seterusnya kita pergi kepada implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap komuniti sekolah dan pendidikan dari segi guru. Okey, guru ni sebagai guru saya sendiri kita perlu penerimaan yang adil dan saksama. Jadi kita kena terima semua kanak-kanak itu adalah sama. Kita tak bolehlah ambil pilih kasih, tak boleh. Kita kena penerimaan yang adil. Yang kedua, pengurusan bilik darjah dan pengurusan hubungan. Okey, pengurusan bilik darjah macam mana? Mestilah kita nak baguskan untuk meningkatkan taraf pendidikan kita. Kita nak buat digital, semua ada kat situ. Kita nak yang terbaik untuk kanak-kanak, untuk melahirkan generasi yang hebat. Okey, yang seterusnya pedagogi dan strategi pembelajaran di mana guru perlu arif daripada penggunaan kemahiran PDP, pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas itu. Lepas tu aspirasi jangkaan guru perlu ada daripada kepada guru, dan seterusnya pemilihan bahan sumber mengajar dan melaksanakan kurikulum formal, wujudkan hubungan yang baik. Okey. Kat sini macam tabika kita menggunakan sumber yang betul lah, iaitu menggunakan SKPK prasekolah. Kita rujuk kat situ cara pembelajaran kita dan wujudkan dengan kurikulum yang formal dengan kanak-kanak. Wujudkan hubungan yang baik, kita hubungan yang baik kepada masyarakat, ibu bapa mereka juga. Bukan sekadar dengan kanak-kanak, kita mewujudkan hubungan baik dengan pembantu tabika, dengan ibu bapa dan masyarakat sekeliling. Itu saja saya serahkan kepada saudari Syafiqah. Sekian. Kita teruskan dengan implikasi terhadap kurikulum sekolah. Di sini kita boleh lihat kurikulum murid di dalam kelas, mereka bersama membina
jati diri dan menjadi insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Jadi dalam mendidik murid, kurikulum sangat penting dan sosiologi sangat memberi impak kepada mereka. Perpaduan dalam menimba ilmu adalah sangat penting. Implikasi terhadap kurikulum. Kesepaduan dan keseimbangan ditekankan dalam sukatan pelajaran dengan mengutamakan unsur penggabung jalin dan penyerapan. Program PDD ke arah melahirkan insan seimbang dan harmonis dari ciri berdasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Menekankan kepada pendidikan teknik dan vokasional. Di sini kita boleh dapat mengetahui bahawa menekankan pendidikan teknik dan vokasional dari segi sosiologinya, setiap murid tidak kira Melayu, Cina atau India dan sebagainya, masyarakat perlu membantu dalam membina kurikulum di sekolah agar murid lebih cemerlang, gemilang dan terbilang. Memupuk budaya sains dan teknologi, menekankan melahirkan insan yang berkeyakinan diri dan berdedikasi. Oleh itu, kurikulum sangat penting dan terpengaruh dengan sosiologi kerana murid-murid dapat membina dan menjadi seorang yang berkemahiran dari segi ilmu dan kemahiran-kemahiran yang lain. Implikasi terhadap masyarakat. Kewujudan pelbagai kaum di Malaysia. Sosio-budaya dalam pelbagai masyarakat. Perhal ini mewujudkan kepelbagaian masyarakat di dalam Malaysia. Dengan adanya masyarakat yang pelbagai kaum, maka bahasa dan adat resam antara kaum dapat difahami. Sebagai contohnya, orang Melayu yang berada di dalam komuniti Cina akan boleh berbahasa Cina. Begitu juga sekiranya kaum Cina yang berada di dalam komuniti Melayu, mereka mampu berbahasa Melayu dengan fasih. Komuniti yang hidup dalam pelbagai kaum akan memahami adat resam kaum masing-masing. Antara adat resam yang biasa dihormati antara kaum adalah: yang pertama, adat resam perkahwinan. Contohnya perkahwinan India, mereka mempunyai adat resam yang tersendiri. Mereka menggunakan bunga, membaling beras ke arah pengantin. Adat resam pengebumian. Jika untuk kaum Melayu, mereka akan mengebumikan cara Islam. Akan tetapi kaum Cina, mereka membakar mayat. Begitu juga dengan kaum India, mereka membakar mayat. Manakala kaum Cina, mereka juga menanam di tanah tertentu. Untuk adat resam perayaan, contohnya kaum Cina, mereka juga mengalu-alukan kedatangan kaum Melayu dan kaum India. Mereka akan memasak masakan yang boleh dan mengikut citarasa mereka. Mereka bermaksud citarasa orang Melayu dan citarasa orang Cina. Baiklah, kesimpulannya, Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum. Jadi, masyarakat juga memeluk berbagai latar belakang berbeza-beza dan mempunyai budaya yang tersendiri. Perbezaan setiap murid membawa kepada keistimewaannya yang tersendiri. Sebagai guru yang berdedikasi, kita haruslah meraihkan perbezaan setiap murid tanpa mengira jenis sosio-budaya mereka. Dengan adanya kepelbagaian sosio budaya ini, maka akan mewujudkan pelbagai teknik pengajaran dan pembelajaran yang baru sesuai dengan isu-isu semasa dan peredaran zaman. Guru